Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات. إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية.
فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan, telah mengamanahkan kepada dia untuk jaga duit zakat fitrah. Abu Hurairah cerita, dia kata Nabi pilih dia, suruh dia bertanggungjawab untuk jaga duit zakat fitrah yang dipungut. Duit fitrah yang dikutip ni Nabi suruh Abu Hurairah jaga. Fa'atani atin, dia kata tiba-tiba satu hari mai satu orang. Siapa dia pun tak tahu, tapi ada satu orang mai jumpa. Ada satu orang mai di tempat dia duk jaga kutipan fitrah ini. Faja'ala yahtu min at-ta'am, dia ni mai-mai, dia kaut ambil benda yang dibayar sebagai fitrah oleh orang ramai ni, dia kaut ambil penuh tangan. Dia bukan pergi ambil sebiji dua, kalau kata korma bukan ambil sebiji dua, bukan ambil segenggam, dia pergi kaut ambil penuh tangan dia. Fa'akhadtu, Abu Hurairah kata aku tangkap dia. Pasal dia kelihatan macam nak mencuri, tanpa minta izin, tanpa pengetahuan orang yang jaga. Dia pergi sengak-sengak, dia pergi kaut ambil penuh tangan dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tangkap dia ni. Faqultu, Abu Hurairah kata dekat dia, la arfa'anna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata la arfa'annak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa hang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantik aku suruh jaga kutipan fitrah ni, maka itu menjadi amanah yang Nabi bagi kat aku, maka aku jaga. Dan hang didapati mai tanpa pengetahuan aku, hampir kaut ambil sampai penuh tapak tangan nak lari benda ni. Aku akan bawa hang pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kata dia ni, kawan yang mai kaut ambil fitrah yang dikutip ni, dia kata dekat Abu Hurairah, dia kata inni muhtaj, dia kata aku ni orang yang dalam keperluan, aku ni orang yang sangat berhajat, aku orang susah. Wa alayya ayal, keluarga ramai, anak pinak ramai. Wa bi hajatun syadidah, dan aku ada keperluan, ada hajat yang cukup dahsyat, cukup mendesak. Anak aku ramai, keluarga aku besar, aku duit tak ada. Dia nak abang yang tu. Maka aku tidak ada pilihan melainkan aku mai kaut adu adam. Fa khallaitu anhu. Abu Hurairah kata bila aku dengar macam tu, tak apalah, dia kata hampir. Maka dia lepas kawan ni.
Fa'asbahtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Esok dia kata pergi sembahyang subuh di masjid, habis-habis sembahyang subuh Nabi mai ke dia. Nabi kata, ya Aba Hurairah, apa sudah jadi dengan orang yang hang tangkap semalam? Dia tak abang pun dekat Nabi. Masa dia tangkap kawan ni pun tak ada mata yang memandang. Tapi duduk tak duduk, lepas sembahyang subuh, tiba-tiba Nabi mai kat dia. Nabi kata dekat dia, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa sudah jadi dengan orang yang hang tangkap semalam? Apa dah jadi dekat dia? Faqultu, maka jawab Abu Hurairah, dia kata, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyadah. Yang betul, aku ada tangkap satu orang semalam, tapi aku tangkap aja dia terus mengadu dekat aku. Dia mengadu dekat aku tentang dia susah, dia mempunyai keperluan yang mendesak, dan dia ada keluarga yang besar dan ramai. Farahimtu, Abu Hurairah kata, aku kesian kat dia, aku jadi tak sampai hati nak ambil tindakan dekat dia. Fakhallaitu sabilah, Abu Hurairah kata, aku lepas dia. Entah nak bohong apa dekat Nabi. Sahabat kat dia pun dia tahu. Dia pula mai tanya, belum nak bagi tahu apa-apa, Nabi mai tanya, dah macam tu punya keadaan, nak bohong apa lagi? Maka Abu Hurairah cakap terus terang, dia cakap pun hak betul. Sungguh aku ada tangkap satu orang semalam, dia mai kaut harta zakat ni. Lepas tu dia mengadu dekat aku, dia hidup susah, dia orang miskin, anak ramai, keluarga besar dan sebagainya. Jadi aku tak boleh, aku tak sampai hati, aku lepas dia. Itu cerita yang berlaku semalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar penjelasan daripada Abu Hurairah, Nabi kata, ama innahu qad kadzabak. Nabi kata, dia bohong hang. Nabi kata, syekh ni pembohong hang. Wa sayauд. Nabi kata, hang tengoklah, dia mai lagi lepas ni. Nabi kata, yang pertama, dia bohong hang. Yang dia cakap tu tipu. Wa sayauд, dia akan mai lagi, dia akan curi lagi sekali. Fa'araftu annahu sayauд liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, oleh kerana Nabi kata dia ni bohong aku dan dia nak mai lagi, aku yakin dia ni mesti mai. Pasal Nabi kata dia nak mai, mesti dia ni mai. Begitu. Dia kata, farasattu, maka aku pun mengintip. Aku jaga betul-betul. Faja'a yahtu minat ta'am, macam yang Nabi kata, mai pula dia ni. Dia ringkaskan hadis yang panjang ni, cerita dia ulang yang sama 3 kali. Dia mai pula, kemudian dia kaut ambil penuh tapak tangan juga. Abu Hurairah tangkap dia juga. Abu Hurairah kata kat dia, aku nak bawa hampir menghadap Nabi SAW. Lagi sekali dia ulang dialog yang sama dekat Nabi. Dia kata, dia ulang lagi sekali dialog yang sama dekat Abu Hurairah. Dia kata, hang lepas aku. Aku bukan saja nak mai curi. Aku orang miskin, aku orang susah, anak aku ramai. Aku dalam kesempitan, aku terpaksa mai ambil benda ni. Abu Hurairah kata kat dia, tapi hang dah janji. Kata, hang tak mau buat dah benda ni. Dia kata, betul, tapi aku betul-betul susah. Kali ni aku janji sungguh, aku tak buat dah lepas ni. Abu Hurairah kata dekat dia, kalau macam tu tak apa, hang boleh belah. Esok pergi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi kata, ya Abu Hurairah, apa jadi dengan orang yang hang tangkap semalam? Abu Hurairah pun ulang benda yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, macam hari itu juga, dia mai kaut penuh tapak tangan, aku tangkap dia, macam ni dia cerita dekat aku kesian, aku lepas. Nabi kata dekat dia, Nabi kata dia bohong hang lagi sekali. 2 kali dah dia jual hang, wahai Abu Hurairah. Nabi kata, wa sayauд, dia akan mai lagi. Nabi kata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pun dengar macam ni tak boleh jadi. Aku malu dekat Nabi, duk kena bohong sampai 2 kali. Kali ketiga dia kata, aku jaga lebih kuat lagi. Macam yang Nabi kata, dia mai lagi. Dia kaut, orang kata red handed, tangkap tu. Benda duk ada di tangan, Abu Hurairah pergi tangkap. Abu Hurairah kata, kali ni cerita kata lepas hang ni tak mungkin. 3 kali hang mai pembohong aku taklah sebodoh tu, hang boleh bohong sampai 3 kali.
Jom pergi jumpa Nabi. Dia kata kali ketiga dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata da'ni fa inni u'allimuka kalimat. Dia kata sekali ni aku habaqkan hang lepas aku. Hang lepas aku kali ni aku akan ajang dekat hang beberapa kalimat. Dia kata yanfa'ukallahu biha, yang kalimat ini kalau hang baca memang Allah akan bagi manfaat yang cukup banyak dekat hang. Qultu, kata Abu Hurairah, ma hunna? Abu Hurairah kata hang nak ajak apa kat aku? Maka kata dia ni, iza awaita ila firashik. Dia kata malam bila hang nak landing atas katil, malam bila nak tidur, bila nak rebah badan atas katil, faqra ayat al-kursi, hang baca ayat kursi. Dan dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat tu sampailah habis ayat kursi tu. Kata dia, fa innahu lan yazala alayka minallahi hafiz. Dia kata aku nak bagi tahu dekat hang, kalau hang baca ayat ni tiap-tiap kali nak tidur, hang baca ayat kursi ni, Allah Subhanahu wa taala akan hantar mai seorang hafiz, akan hantar mai satu orang penjaga yang Allah hantar mai dia akan jaga hang sepanjang malam tu sampailah pagi esok. Wala yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Dan kalau hang nak tidur, hang baca ayat kursi ni sampai menjelang pagi, syaitan nak dekat dengan hang pun tak boleh. Dia kata. Bila dengar macam tu, fa khallaitu sabilah. Abu Hurairah kata, okeylah aku lepas hang lagi sekali. Rasuah kalau gitu tuan-tuan. Dah. Itu bukan rasuah. Abu Hurairah kata kat dia, okey. Oleh kerana yang hang ajak aku pun ayat Quran, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini ayat kursi. Nabi pun dok beritahu kata ayat ni bagus punya ayat. Okey, hang lepas. Fa asbahtu, dia kata pagi esok pergi sembahyang subuh macam biasa juga. Habis sembahyang, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat aku, Nabi kata ma fa'ala asirukal barihah. Nabi kata macam mana semalam? Nabi kata lagu tu. Kata dia, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Dia kata semalam ada belai sikit cerita. Dia tak ada main nak tarik simpati, cerita miskin, susah, anak ramai apa semua tak ada. Semalam aku tangkap dia, terus dia ajak aku satu benda. Nabi SAW tanya Abu Hurairah, apa yang dia ajak hang? Abu Hurairah kata, dia bagi tahu dekat aku, bila nak tidur, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Dan dia beritahu dekat aku, kalau baca ayat kursi ni, Allah akan hantar mai seorang penjaga untuk menjaga aku sepanjang malam tu, dan syaitan tidak akan hampir dengan aku. Aku dengar benda ni, aku lepas dia lagi sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ama innahu qad sadaqa. Nabi kata, yang tumpih. Nabi kata, Nabi endorse, Nabi mengesahkan. Nabi kata kalau logo tu yang dia habaqkan, siapa nak tidur malam baca ayat kursi, dengan membaca ayat kursi ini Allah akan hantar mai satu penjaga untuk dia sepanjang malam, dan sepanjang malam syaitan tidak boleh dekat dengan dia. Kalau itu yang dia ajak hang, Nabi kata benda tu betul. Wa huwa kadzub. Nabi kata tapi tang dia tu tak pemohong. Nabi kata. Nabi kata orang yang mai ajak hang semalam suruh baca ayat kursi waktu nak tidur tu, dia ni kadzub. Dia ni kok mana pun dia ni tak pemohong. Tapi hak dia ajak hang tu, hak tu betul. Nabi kata. Ta'lamu man tukhatibu mundu salat ya Abu Hurairah. Nabi kata hang tahu dah siapa tu yang 3 malam dah duk mai jumpa, mai malam pertama kau punya banyak hang tangkap dia, satu dialog dia bagi hang lepas dia, malam kedua dia mai lagi sekali hang kena serupa juga dengan dia, malam ketiga dia mai hang tangkap dia ajak hang ayat kursi, dia beritahu fadilat ayat kursi dan sebagainya. Hang tahu tak siapa dia ni? Faqultu la. Abu Hurairah kata tak kenal ya, aku pun tak pernah tengok dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata zalika syaitan. Nabi kata itulah syaitan. Hadis tu hadis sahih
riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak pengajaran boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, ayat kursi ini ayat yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ini Suratul Baqarah, ayat kursi itu ada dalam surah Al-Baqarah. Dia ada ayat 255. Surah Al-Baqarah. Ayat kursi ini ayat yang cukup istimewa. Dan keistimewaan dia disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata jangan biar rumah hampa jadi kubur. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir, jangan siapa pun biar rumah jadi kubur. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi SAW kata sesungguhnya syaitan dia akan lari. Bukan takat dia tak duduk, bahkan syaitan dia akan lari daripada rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka di dalam suratul Baqarah inilah ada ayat kursi. Dalam surah Al-Baqarah yang 286 ayat ni ada ayat kursi. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini juga ada 3 ayat akhir daripada suratul Baqarah. Ada 3 ayat akhir bermula daripada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampailah kepada ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis. 3 ayat yang akhir ni juga ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata barang siapa nak tidur dia baca 3 ayat yang akhir daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara orang tu sepanjang malam itu. Itu tuan, daripada kita tidur hafal doa tak tentu punca, tak tahu sumber dari mana, tengok sabit daripada hadis ni, buat amalan, kita tidur lena. Tuan-tuan, orang kita ni kadang-kadang dia suka beramal dengan benda yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita ni dia suka macam tu. Quran do ada 30 juzuk di depan, hadis Nabi do ada dalam kitab Sahih Bukhari, do ada di dalam kitab Sahih Muslim, do ada di dalam Sunan Sittah. Begitu punya banyak khazanah ilmu hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita dia tak suka nak merujuk kepada sumber yang sahih ni. Dia suka pergi ambil ke tepi jalan punya petua ni. Ni orang kita. Pasal itulah ayah pin orang ikut ramai. Pasal itulah benda-benda macam ni orang ikut ramai. Nabi SAW kata, aku tinggal dekat hampa 2. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal dekat hampa 2 ya, Nabi kata. Yang kalau sekiranya hampa pegang sungguh-sungguh dengan 2 benda ni, lan tadillu abada. Arab bila dia kata lan, muabbad. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila maksudnya sampai kiamat. Tak akan sesat manusia yang pegang kepada Quran dan hadis Nabi. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak buat amal, nak jadikan dia sebagai amalan hari-hari, nak buat wirid kita hari-hari, baliklah kepada apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi SAW terang di dalam hadis dia. Maka kita dapat benda yang kita dah pun tahu, cuma kita terlupa nak amal. Malam ni kita refresh balik benda ni. Kita refresh balik benda ni. Sekira-kira semua orang yang main Masjid Sultanah malam ni, sebelum tidur ayat kursi baca. Sebelum tidur akhir 3 ayat akhir suratul Baqarah. Daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ni sampailah kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai habis ayat tu baca dulu sebelum tidur. Tuan-tuan, habis lama baca tartil, baca elok-elok, habis lama 5 minit aja. Buat benda ni
Kerana dijanjikan oleh Nabi SAW sepanjang malam sehingga subuh, Allah Subhanahu wa taala hantar mai satu hafiz, satu pemelihara yang dia akan pelihara, akan jaga kita sepanjang malam itu. Dan Allah janji dekat kita semua, kita tidak akan didekati. Syaitan nak main dekat pun tak boleh, sebab kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dengan benda ni hati puas. Pasal apa? Pasal amalan ini sabit daripada hadis yang sahih. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 62. Muka surat 62. Kita terus masuk tajuk baru, sebab hadis yang sebelum tu ulangan daripada bulan lepas. Bab ma jaa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu. Jadi malam ni dia nak beritahu dekat kita syurga yang kita hari-hari duk bercakap ni, kata kita ni cintakan syurga. Lepas sembahyang subuh ada setengah tempat duk buat nasyid, ilahi lastulil firdaus. Tu cerita tu apa? Cerita kita ni terlalu hati kita ni nak ke syurga Allah, ke syurga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu Nabi kata dikelilingi dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Baik. Dan neraka pula dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Manakala neraka pula yang kita selalu pun doa minta supaya kita jauh daripada neraka. Neraka tu keliling dia benda hak kita suka buat. Ketahuilah saudaraku, bermula hal yang tersebut pada bab ini sesungguhnya terupa ia pada akal kita dan teruji ia pada tiap-tiap orang. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia telah dilengkongi akan syurga itu dengan segala benda yang dibenci oleh nafsu, dan dilengkongi neraka itu dengan segala benda yang digemari oleh nafsu. Maka maknanya adalah syurga itu tiada siapa boleh mendapatkan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu. Itu dia. Syurga ni kalau nak dapat kena buat benda hak susah. Kita nak main masjid malam ni mengaji susah. Lebih-lebih lagi bila minyak naik harga, lagi susah. Nak tapa mai daripada Kangak. Orang Kangak ada malam ni. Nak tapa mai daripada Kangak dengan minyak naik 3-4 kali dah tahun ni. Nak tapa mai daripada Kubur Panjang, daripada Kuala Nerang dengan minyak duk naik lah ni. Tuan-tuan, macam duk kata. Tapi kalau sekiranya kita cintakan syurga, benda yang kita tak suka ni, nak kena buang duit untuk buah minyak kereta, benda ni kita tak suka. Kita suka duit tu kalau boleh guna di lain. Kita buat juga benda kita tak suka tu, insya-Allah dijanjikan syurga. Begitu. Seperti mana sembahyang, puasa, berzikir dan lainnya. Benda orang tak suka. Sembahyang, tuan-tuan, kita berjalan nak pergi satu tempat jauh-jauh dengan nak sembahyang dengan tuan-tuan, susah kata aluk start nak pergi Kuala Lumpur. Kita cerita kita daripada Malaysia nak pergi Mekah, nak buat haji, nak buat umrah, dengan nak semayang atas kapal terbang dengan apa. Ada orang dia terintih dalam hati, dia main tanya ustaz, dia kata ustaz, dia kata apa, dia kata dia buat susah-susah lagu tu. Kita pergi main nak pergi buat ibadat juga. Apa salahnya? Dia kata Tuhan ni kita nak pergi buat haji, kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi buat ibadat. Allah semayang waktu lebih kurang nak jadi susah ni, cancel bang. Tuan-tuan, manusia hari ni dengan otak yang tidak dikawal oleh wahyu ni, dia boleh bercakap macam orang gila. Orang yang hari ni otak dia tak biarkan otak dia dikawal oleh wahyu, dia boleh bercakap macam orang gila.
Dia kata susah, dia kata Tuhan bukan tak tahu. Dia kata betul. Susah, dia kata Tuhan bukan tak tahu. Kita naik kapal terbang. Dia kata satu kapal terbang duk ada berapa ratus orang. Dengan nak ambil ayat semayang, nak kena pergi masuk pancung-pancung ada berapa. Ya dalam tu dia kata tu. Duk marah Tuhan. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia rasa semayang ni susah. Walhal tak sesusah itu. Semayang tak sesusah yang dia gambarkan tu. Kemudahan yang Allah bagi ni berbagai kepada orang yang musafir. Kemudahan dia macam mana, dengan ambil ayat semayang pun tak sah duk buat lagu kita duk ambil hari-hari ni. Hari-hari kita nak ambil buka ayat pun derah duk bersembang. Ayat buka dah pun duk bersembang. Naik kapal terbang tak bolehlah buat lagu tu. Naik kapal terbang memadai dengan ayat mineral kita guna untuk berwuduk. Kalau di sini kita ambil ayat semayang, kita ikut betul-betul, kita ambil sunat, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, atas kapal terbang cukup dengan sekali. Islam bukan diperkenalkan, Islam bukan disyariatkan, Islam bukan dibawa mai kepada kita untuk nak bawa susah kita. Yang duk jadi susah ni pasti kita tak faham. Bila kita tak faham, kita kata Islam susah. Dan benda-benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat kita, bila kita tak faham, kita rasa susah. Maka kita rasa puasa tu susah. Kita rasa nak berzikir ni susah. Kita rasa nak buat semua benda yang agama suruh ni kita rasa susah. Susah sikit. Taklah susah terang mana. Susah sikit. Susah dia macam mana? Pasal nak kena bangkit pukul 5.30 nak sembahyang subuh. Susah sikit. Tapi baik dia banyak. Orang bangkit awal ni kesihatan dia baik. Susah tu sikit. Tapi susah yang sikit tu kalau dibandingkan dengan ganjaran syurga yang Tuhan nak bagi, apalah susah sikit ni dengan nikmat yang Allah nak bagi tu, berapa punya besar yang Tuhan nak bagi kat kita. Dia kata dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram. Kalau nak syurga, nafsu kena tahan, nafsu kena kontrol. Dia tak boleh suka hati. Apa yang teringat di hati nak buat semua, dia kena ada kontrol. Kalau nak syurga, benda ni kena buat. Dan menjauhkan malas daripada menjunjung apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat benda-benda baik ni, tak mau duk malas. Tuan-tuan, kita tak boleh negotiate. Kita tak boleh duk tolak ansur bila kita nak pergi buat benda baik. Nak main mengaji malam ni, nak main tak main tau. Aduk buat nak main tak main tak tahu, tak main. Kita nak pergi buat benda baik, kita tak boleh tolak ansur. Aku nak sedekah ke tak tahu. Aku nak sedekah ke tak tahu, tak sedekah. Benda baik kalau kita duk timbang nak buat tak buat, nak buat tak buat, akhirnya tak buat. Maka dia kata di sini, dia kata jangan duk rasa malas bila nak buat benda yang Tuhan suruh ni, jangan duk rasa malas. Dia lintas benda tak elok ni, potong bang. Astagfirullahalazim. Tengok syaitan punya nak buat kat aku, taubat keluar ni. Kalau sekiranya yang nak buat tu benda baik, maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Benda ni nafsu tak suka lah. Nafsu kata hampir cari apa, nak parking pun payah. Nafsu kata dia akan main dengan 1001 alasan. Dia kata tak dengar cerita. Dia kata bulan lepas kereta orang pergi mengaji, siapa akan main pergi curi kaset player dalam kereta. Kereta baru-baru macam ni, sekali dia pergi korek kan. Kita pun awalah isu-isu tapi benda-benda macam ni tuan-tuan, kalau kita nak bertolak ansur dengan nafsu kita, memang kita akan kalah. Begitu. Maka seolah-olahnya syurga itu telah dikelilingi dengan segala yang tersebut itu. Nak dapat syurga tu, benda ni kita nanti lalu. Siapa tak sayang duit tuan-tuan? Siapa tak sayang duit? Nak bawa keluar duit, nak bagi sedekah dekat orang, nak derma dekat orang, nak infak fi sabilillah ni, siapa yang tak sayang duit? Nak buat keluar RM50 tu pun fikir 10 kali dah. Buat keluar juga. Lepas keluar menyesal sampai malam. Kalau aku bagi RM5 pun dibagi sampai 50, dia duduk menyesal. Dah buat dah. Menyesal lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Nafsu tak suka buat-buat benda baik. Maka barang siapa melangkah dan menempuhi akan dia, maka sampailah dia ke syurga. Siapa yang ada ketahanan, tahan dalam melakukan benda-benda baik ni, tahan. Nafsu mai duk bisik apa pun dia boleh tepis ke tepi, dia tahan dalam nak buat benda baik, dia akan sampai ke syurga. Kerana syurga itu dilengkungi dengan yang tersebut itu. Dan makna yang kata neraka dilingkungi dengan syahwat itu,
ialah dilingkungi dengan beberapa perkara yang amat disukai daripada kesedapan dunia dan mensia-siakan waktu dan berbuat jahat seperti menipu, bermain-main benda yang haram, berzina, berjudi dan sebagainya. Ini cerita neraka. Cerita syok. Ada macam lah duk cuti 2 hari duk ada ni, kerja 5 hari ya. Cuti duk ada 2 hari. Jom pihaknya. Haknya itu bukan tak boleh pi, boleh pi kalau sekiranya tujuannya baik. Tapi puak hak pi ni pasal dia gelenyah. Orang Kelantan kata gelenyah. Dia pihaknya kerana nak pi buat benda tak elok. Oleh kerana nak pi tu nak pi buat benda tak elok, habis. Akai hak belah tak elok ni banyak. Kawan ni mai seorang, kawan ni telefon seorang, kawan ni jumpa bagi tahu tu. Kita terdorong untuk nak buat benda-benda tak elok ni cukup banyak. Maka akhirnya apa dia? Terjerumus ke neraka. Yang ni yang ada. Maka jadilah seolah-olahnya telah dilengkongi neraka itu dengan beberapa syahwat. Maka barang siapa menempuhi syahwat itu, maka sampai dia ke neraka. Siapa duk layan nafsu ni, duk layan sampai neraka. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah dia kata awal-awal mula syurga itu tidak dikelilingi dengan segala yang dibenci, dan neraka itu pun awal-awal mulanya tidak dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu. Dia nak beritahu kat kita, mula-mula Tuhan buat syurga aja. Tak ada yang kata keliling syurga tu nak kena buat benda susah, nak kena puasa, nak kena semayang, nak kena berzikir, nak kena baca Quran, nak kena sedekah. Tak ada. Mula-mula tu Tuhan buat syurga, Tuhan buat neraka. Tuhan tak bubuh apa-apa syarat untuk masuk syurga, Tuhan tak bubuh apa-apa syarat untuk nak pergi ke neraka. Tuhan tak buh. Mula-mula Tuhan buat syurga, Tuhan buat neraka. Macam tu aja. Bahkan syurga itu disediakan bagi ahlinya dan neraka itu disediakan bagi ahlinya. Mula macam tu aja. Kemudian Tuhan sediakan pula sebab-sebab yang menarikkan ahlinya itu masuk syurga dengan amal-amal yang baik. Tapi nafsu tak suka. Dan Tuhan sediakan penarik ahli yang masuk neraka itu dengan amal yang jahat, tapi nafsu suka. Lepas tu baru Tuhan letak di keliling syurga tu syarat-syarat yang ketat untuk nak masuk syurga. Barulah Tuhan letak di keliling neraka tu benda-benda seronok yang apabila orang buat seronok neraka. Selalu begitu. Kan dalam Quran pun kita duk baca, dia kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah dia ada senang dia. Orang Melayu pun kata, dia kata apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Itu cerita dia. Memang Allah pun kata macam tu dalam Quran. Orang Melayu pun pergi buat pepatah macam tu. Maknanya sesuai dengan apa yang Allah kata dalam Quran. Sakit dululah. Di atas dunia ni sakit dulu, baru syurga kita dapat. Atas dunia ni nak senang, neraka kita boleh. Maka memang begitu keadaan dia. Dia kata maka itulah keduanya yang disediakan oleh Tuhan. Maka bagi hambanya memilih mengerjakan barang yang disediakannya itu pada masa di dalam dunia. Jika pilih baik, maka dapat masuk syurga. Senang ya, dia kata. Siapa atas dunia pilih untuk buat benda yang agama suruh, dia dapat syurga. Siapa yang di atas dunia pilih untuk buat benda yang Tuhan larang, dia dapat neraka. Maka Tuhan fair. Tuhan berlaku adil kepada hamba-hamba dia. Dan jika pilih jahat, maka masuk neraka. Maka demikianlah tersebut di dalam khabar. Yakni Tuhan perikan barang yang mengelilingi syurga itu. Sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar arsala Jibril ila al-jannah faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Abu Hurairah ni berapa banyak hadis yang dia riwayat? Abu Hurairah ni berapa banyak hadis yang dia riwayat? Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman hidup Nabi dia cukup susah, miskin susah. Dia di kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, tak ada rumah, tak ada apa, semata-mata pergi duduk di masjid nak mengaji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi masjid Madinah lah ni,
kita pergi Madinah, Masjid Nabawi tu, makam Rasulullah duduk belah kiri. Kalau kita menghadap kiblat, makam Rasulullah belah kiri, belakang tu ada macam pangkin tinggi sikit tu, itu tempat Ahlus Suffah duduk dulu. Mereka semua pakat duduk di situ. Di antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang nak pergi buat urusan menyaga ke, orang nak pergi buat urusan cari makan ke, orang nak pergi buat urusan cucuk tanam ke, orang nak pergi buat apa, orang pergi. Dia kira ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata dia ikut Nabi, tiap-tiap hari dia kenyang. Orang duk ingat dia kenyang kok mana? Pasal Abu Hurairah biasa jatuh dan pengsan kerana lapar. Tiba-tiba orang tanya dia kata dia sentiasa kenyang bila ikut Nabi. Orang tanya dia, hang kenyang apa? Dia kata aku kenyang ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan. Baik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, takkanlah dijadikan Tuhan akan syurga dan neraka. Dan cukup lengkap apa segala nikmat dan kesedapan yang ada di dalamnya. Dan neraka pun cukup lengkap dengan barang penyeksa yang ada di dalamnya. Maka dititahnya akan hambanya, iaitu Jibril alaihi salam, pergi kepada syurga itu. Dan firman Allah kepada Jibril, hai Jibril, pergi kamu kepada syurga dan lihat oleh kamu kepadanya. Tuhan bila dia buat saja syurga, Tuhan suruh Jibril pergi tengok. Ya Jibril, unzur. Dia kata, hang sat unzur ilaiha, pergi tengok tak syurga. Aku dah buat satu tempat, nama tempat tu Al-Jannah, nama tempat tu syurga. Unzur ilaiha, hang pergi tengok sat yang kata syurga aku buat ni. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, hang pergi tengok dalam syurga tu apa yang aku sediakan kepada orang yang nak masuk dia esok ni. Allah suruh Jibril pergi tengok. Maka kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang yang duduk di dalamnya daripada nikmat, hang pergi tengok Jibril, apa yang aku buat tu. Maka tidaklah siapa pun apabila mendengar akan persediaan itu, semuanya mau masuk dan mau mendiami di dalamnya dengan berkekalan. Yang kata syurga ni, siapa pun, Tuan kata kita, Sultan Brunei pun kalau kita tengok syurga, dia tak mau istana dia. Dia kata bagi hak ni kat dia. Yang kata syurga Allah Subhanahu wa taala ni, mata tak pernah tengok, apa yang duk bunyi dalam syurga telinga tak pernah dengar. Macam tu punya hebat syurga, hati tak pernah terlintas. Sehingga kan siapa juga tanpa kecuali, siapa juga yang biasa tengok syurga, dia tak mau dah yang lain, dia mau syurga tu aja. Begitu. Sambung hadis tu dia kata, qala fajaa wa nazara ilaiha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril kepada syurga itu. Jibril ni ketua malaikat, tak reti nak bantah perintah Tuhan. Tuhan kata pi. Tuhan kata unzur, tengok, dia tengok. Apa Tuhan kata? La ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah mereka derhaka Allah, apa yang Allah suruh tu mereka pergi buat. Maka Jibril alaihi salam pergi ke syurga dan dimasuknya ke dalam syurga. Jibril masuk tengok syurga yang Tuhan baru buat ni. Lagu kita lah ni lah, orang buat rumah, nak buat kawasan perumahan, buat rumah, buat satu show house, buat satu rumah contoh. Kita kebetulan duk cari rumah, tak ada lagi rumah, duk rumah sewa ya. Tengok orang kereta masuk tengok show house tu, macam nak beli show house tu. Pasal apa? Pasal mereka pun pandai. Rumah tu dia bubuh dengan perabot-perabot yang moden punya, semua pasang siap apa semua. Contoh meja makan sini, tang ni tempat nak duduk, televisyen boh tang ni, semua dapur dengan kitchen kabinet bubuh siap dah dengan apa di atas tu, abang nak tarik asap keluar tu, semua komplit. Masuk katil tengok, dia tulis di situ, jangan duduk atas tilam ni, kita balik kiri kanan, terai duduk sat. Tuan-tuan, rumah kita tak ada tak tu. Terai pergi duduk sat, loncat-loncat pula sikit. Bini dia kata, abang kita beli hak ni lah. Hak ni kok orang tak mau jual, bukan orang tak mau jual, dia duk tahu dah nak beli yang ni berdarah aku. Dia kata ini siap dengan bangku meja semua siap dah. Dia kata kat bini dia, ni orang tak mau jual. Lagu kita dengan anak-anak lah, ayah nak sikit, skrin Cina ni tak payah makan. Padahal kita tak mau belanja pasal minyak naik harga. Kan? Macam tu cerita dia. Tengok show house tu, hati ni kira duk cari nombor telefon, tang mana ni pejabat pemaju ni, kira nak pergi bubuh deposit, kira jadi ambil. Pasal apa? Pasal tengok first impression. Kita tengok mula tu kira nak bayar duit, nak pergi jadi.
Itu baru syurga, tuan-tuan. Ini syurga ni, hadut cerita ni syurga. Jibril alaihi salam bila pergi masuk tengok dalam syurga tu, dilihatnya keadaan syurga itu dan keadaan barang yang disediakan bagi ahlinya di dalam syurga itu akan sebagai lihat yang cukup pemerhatiannya. Jibril bukan pergi tengok legutu-legutu aja. Dia pergi tengok, dia pergi cek satu-satu. Syurga ni macam mana, buat daripada apa, dinding apa-apa, semua cek habis dalam apa yang disediakan, apa bunyi-bunyian dalam syurga, apa semua, full report. Balik mai. Tuhan suruh dia pergi, dia tak pergi sambil lewat. Begitu. Dan dapat ia mengkhabarkan baiknya dan bagusnya. Bila dia pergi tengok, dia balik mai report detail. Kalau sekiranya ada orang nak counter balik report dia, fingertips dia boleh jawab. Pasal dia memang pergi check betul syurga yang Tuhan buat ni. Maka menyukakan bagi orang yang mendengarnya, sehinggakan semua orang suka masuk, suka tinggal di dalamnya. Bila dia pergi tengok, dia kata kalau orang tak mau lagi macam ni punya hebat syurga yang Tuhan sedia, kalau tak mau juga memang gila babi ya. Orang waras ni tak mungkin tak mau benda macam ni. Orang waras tak mungkin tak mau benda macam ni. Kalau tak mau juga ni kira something wrong somewhere. Ada tak kena tang-tang mana. Macam tu Jibril kata. Qala, kata dia, faraja'a ilaih. Qala fawa'izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Fa'amara biha fahuffat bil makari. Sabda Nabi SAW, bila sudah habis Jibril melihat akan persediaan yang ada di dalam syurga itu, maka ia pun lalu kembali mendapatkan Tuhan dan menyembahnya. Tuhan suruh dia pergi dah ambil report semua, balik menghadap Tuhan. Kata dia, ya Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, ya Allah. Dan tengok adab. Adab Jibril ni orang kanan lah. Ketua malaikat. Orang kanan bercakap dengan Tuhan macam mana? Fabi'izzatik, demi kemuliaan-Mu, ya Allah. Baru bagi report. Adab. Bukan kata Jibril. Iblis, syaitan pun, apabila Allah perintahkan dia suruh, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Dia nak buat benda jahat, tapi dengan Tuhan dia kata, demi kemuliaan-Mu, ya Allah. Iblis pun hormat Tuhan. Kalau manusia hari ini tak tahu hormat Tuhan, tuan-tuan sambung ayat saya tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Jibril balik mai, dia kata, ya Tuhan, demi kemuliaan-Mu, ya Allah, sesungguhnya tiada dengar oleh satu orang akan syurga dan barang yang Engkau sediakan di dalamnya itu, melainkan semuanya mau masuk dan suka kepadanya. Jibril kata bukan orang tu masuk tengok, lepas tu dia nak masuk syurga. Tak, bukan masuk tengok, dia pergi dengar aja apa benda yang duk bunyi dalam syurga. Pergi dengar aja, dia kira hati duk ingat nak masuk syurga. Tonton tengok jawapan dia. Dia tak kata kalau sekiranya orang tu masuk tengok syurga, dah. Dia kata orang tu kalau dengar aja bunyi-bunyian dalam syurga 3 kali tu. Kalau dia dengar saja bunyian dalam syurga, dia kira nak masuk syurga. Tak tahulah tuan-tuan, dia benda tak boleh nak bagi gambar. Kalaulah kita mampu menggambarkan syurga ni tuan-tuan, sembahyang Isya sampai rel kereta api. Kalau kita mampu menggambarkan syurga ni, sekira-kira orang dengar kita cerita pasal syurga ni, orang tu dengar, dia nampak picture, dia nampak gambar syurga ni, tuan-tuan, hadut jual kuih tiaw pun tinggal, lari main duk sembahyang. Kereta api pun main kena berhenti sah, bagi Aisyah habis dulu. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi kita tengok syurga, tak bagi kita nampak neraka. Di antara hikmah dia apa? Dia nak test berapa orang yang bila dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dia boleh dapat keyakinan yang mantap. Dia yakin dengan apa yang Quran dan hadis kata, dia beramal sungguh-sungguh. Orang yang dapat buat macam ni sahaja yang akan dapat peluang baik bila dia mati esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bila habis saja kata Jibril yang demikian itu, maka dititahkan dia, maka dititahkannya dengan dia. Dia habis saja bagi report, Tuhan kata kat dia, disuruhnya kelilingi dengan segala pekerjaan yang dibenci oleh hawa nafsu. Bila dah Jibril habaq syurga ni tak tahu nak cerita macam mana punya hebat, Tuhan perintahkan supaya keliling syurga itu ditabung dengan paku karat, kaca, duri, dengan
tabung benda-benda yang menyakitkan nafsu manusia. Tabung di keliling tu, nak kena semayang, nak kena puasa, nak kena zikir, nak kena baca Quran, nak kena infak harta fi sabilillah, nak kena sedekah, nak kena apa, tabung di keliling syurga ni. Yang ni dikelilingnya dengan segala sebab yang dapat seseorang daripada hamba itu tinggal di dalamnya itu dengan amal ibadah dan iman. Nak masuk ke tempat yang kata hebat tadi ni tabung keliling ni, benda-benda yang susah ni, benda-benda yang nak bagi sakit nafsu ni. Maka siapa ada iman dan cukup amal ibadahnya, masuk ia tinggal di dalam syurga itu bersedap-sedap dengan nikmatnya. Siapa boleh buat semua benda ni, dia akan dapat syurga. Sambung hadis tu dia kata faqala irji' ilaiha fanzur ila ma a'adadtu li ahliha fiha. Qala faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Bila sudah lengkap Tuhan akan syurga itu dengan dikelilingi barang-barang yang dibenci oleh nafsu, maka dititah Jibril, lihat lagi sekali. Tuhan kata kat Jibril, hang tengok dah tadi syurga, hang dah bagi report kat aku, hang tengok lagi sekali macam mana. Suruh Jibril pergi lagi sekali. Maka firman Allah, pergilah kamu wahai Jibril, kembali masuk ke dalam syurga itu dan lihat kepada barang yang telah aku sediakan bagi orang-orang yang mendiaminya di dalamnya. Maka sabda Nabi SAW, kembalilah Jibril pi kepada syurga itu dan dilihatnya apa-apa persediaan Tuhan baginya. Jibril pun Tuhan kata pi lagi sekali, dia tak ada nak tanya banyak. Kalau manusia kah, baru habis pi tengok, cek semua, buat report, balik mai habang, bos kata hang pi tengok lagi sekali. Mula muka nak erot. Ini pun satu samdul ke, dia kata. Aku dah tengok dah. Nak suruh pergi sampai berapa kali yang tu. Kalau manusia macam tu, ada saja tak kena, tak puas hati, nak bangkang, nak bantah, tak setuju, ada saja. Nama kata manusia ni. Jibril alaihi salam dah pergi tengok, cek semua, balik mai habang dekat Tuhan kata pergi lagi sekali. Tak pernah pun Jibril yang pandai ni nak tunjuk pandai dengan Tuhan. Dia balik mai, Tuhan kata kat dia pergi lagi sekali. Maka pergi dia ni. Tiba-tiba sudah dilingkungi Tuhan dan dikelilingnya akan syurga itu dengan segala yang dibenci oleh nafsu manusia. Pergi pula tengok jadi lagu lain. Tadi kira pergi terus masuk syurga ya. Ni nak pergi, nak masuk ke syurga tu dia duk jumpa macam-macam kot jalan. Daripada amal ibadah seperti semayang, puasa dan berhabis harta dan berbuat kebajikan dan berhabis tenaga dan berhabis fikiran kepada mengerjakan benda yang membawa manfaat akhirat. Tu dia pergi tengok, nak boleh sampai ke syurga tu sabar macam benda duk ada di depan. Nak kena habis masa untuk agama. Nak kena habis duit ringgit untuk agama. Nak kena habis fikiran untuk agama. Nak kena buang keseronokan untuk agama. Bila pergi pula tengok, syarat-syarat punya banyak nak boleh masuk ke dalam syurga ni. Dan menjauhkan segala yang maksiat. Pergi pula tengok, oh hak ni tak boleh buat, hak ni tak boleh buat. Syarat nak boleh masuk syurga tu, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Banyak benda sudah disyaratkan di sana. Kata hadis tu, faraja'a ilaih faqala wa izzatik laqad khiftu an la yadkhulaha ahad. Tuan-tuan tengok apa komen Jibril. Bila sudah dilihat oleh Jibril akan syarat-syarat yang mengelilingi syurga itu dengan segala benda yang dibenci oleh nafsu, maka kembali Jibril kepada Tuhan. Lalu berkata Jibril, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, dia kata, sudahlah hamba lihat akan syurga itu. Sesungguhnya takut hamba bahawa tiada masuk akan dia oleh seorang pun daripada manusia. Dia pergi tengok, dia kata punggah apa-apa ni, tak boleh masuk dah, dia kata. Kalau macam ni syarat nak masuk syurga, kalau macam ni benda nak kena buat baru nak boleh dapat syurga, dia kata berasa narai ya. Jibril rasa macam tu, Jibril rasa macam tu, dia kata pi dah apa-apa ni, pi dah. Nak bangkit sembahyang subuh pun, ya Allah, dengar ceramah merata subuh tak sembahyang. Astagfirullahalazim. Tuan percaya tak? Ada ni jenis macam ni ada. Ceramah ni lambat orang abang. Tak ada kereta sewa van. Naik ramai-ramai pi. Dengan atas van pun perbahasan ni mengalahkan parlimen. Dah pergi dengar ceramah nak balik. Satu lagi kupasan ceramah tadi pula duk kupas atas van ni. Tak sampai di rumah. Singgah kedai Tom Yam dulu.
Tom yam dulu seorang semangkuk apa semua dulu. 1:30, 2 pagi baru sampai di rumah. Subuh tak bangkit semayang. Tuan-tuan, frust kita bila dengar macam ni, frust. Bini boleh telefon, ustaz ni saya nak bagi tahu kat ustaz ni, suami saya ni. Apa hal pula? Oh, ceramah ustaz ke? Allahu Akbar. Dia kata cukup hebat, dia kata. Dan dia kata kalau dia pergi dengar ceramah, pergi mengaji ni, ilmu semua dia dapat, dia pun jadi ustaz dah tadi. Bini kata. Saya kata bagus lah, dia duk marah macam apa? Dia kata, nanti Zat ni, nak abang ni, dia kata. Subuh tak semayang Ustaz, dia kata. Oh, kacau. Jadi lagu mana? Nampak tu kan? Nak bangkit subuh tu tak boleh bangkit. Bila orang tanya dia, awak yang tak bangkit sembahyang subuh, dia kata aku tak boleh buka mata. Alasan tu. Hang tak takut ke kat Tuhan? Hang tinggal sembahyang fardu ni. Jangan kata lagu tu. Dia kata siapa tak takut? Dia kata tapi tak boleh buka mata ni. Entah nampak tak? Baru sebut sembahyang subuh, belum sebut hal lain lagi. Demikian susah manusia nak masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia sendiri cari masalah, dia sendiri tak boleh buat benda yang Tuhan suruh. Maka Jibril bila pergi tengok syarat-syarat ni semua, Jibril kata apa? Aku takut tak ada seorang manusia boleh masuk syurga, dia kata. Maka dengan sebab telah dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu mereka itu. Jibril kata apa? Pasal manusia ni dengan nafsu kira nafsu, tuan-tuan, nafsu. Sayyidina Ali pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, nafsu ni apa? Sayyidina Ali pernah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, neraka ni dalam mana? Nabi jawab apa kat Sayyidina Ali? Nabi kata, dalamnya neraka ni macam mana dalamnya nafsu manusia. Nabi kata. Maksud dia apa? Maksud dia manusia ni nafsu dia tak sampai ke ujung, tak pernah puas. Dengan duit tak puas, dengan perempuan tak puas, dengan kuasa tak puas, dengan apa pun dia tak puas. Sudah ada duit mau lagi, sudah ada kuasa mau lebih lagi, sudah ada, dan seterusnya. Okay. Yang kata manusia ni dia tak pernah puas. Seperti mana nafsu manusia ni dia tak ada sud, dia tak ada penghujung, dia tak ada kesudahannya. Macam itulah neraka jahanam, dia tak ada kesudahannya. Berapa ada nak masuk boleh masuk semua. Bulan lepas tuan-tuan kita baca hadis, jangan lupa. Bulan lepas kita baca hadis macam mana Allah Subhanahu Wa Taala yung semua ni pakat masuk dalam surga sepuak. Hadis yang kita baca bulan lepas, duduk di mahsyar Allah rupakan rupa salib. Kemudian orang yang ikut salib atas dunia pi dengan salib dia. Hak sembah api pi dengan api dia. Hak sembah batu pi dengan batu dia. Dia sembah apa atas dunia, di padang mahsyar dia pi dengan benda hak dia sembah. Tinggal puak hak beriman ni kita baca bulan lepas. Puak hak beriman ni akhirnya direngkahkan cerita masuk syurga. Puak hak duk ikut macam-macam benda yang dia sembah tu, kemudiannya suruh lintas sirat pun takut. Bila takut ni Allah terus cempung, lempak dalam neraka. Bila lempak aja Tuhan tanya neraka, wahai neraka, macam mana? Penuh tak lagi? Apa jawab dia? Hal min mazid. Ada lagi kan nak tambah? Tuan-tuan, boleh masuk lagi. Cempung, sepuak lagi. Posok masuk pula. Tanya lagi, macam mana? Boleh lagi ke? Neraka kata apa? Hal min mazid. Ada lagi kan? Nak masuk lagi ni? Tuan-tuan, berapa ada? Banyak tu boleh masuk. Macam mana nafsu manusia tak ada penghujung dia, tak ada kesudahan dia, tak ada sud dia, demikianlah neraka. Dia boleh masuk berapa banyak orang yang nak dijadikan ahli neraka. Sambung hadis tu, qala izhab ila an-nar fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dah. Firman Allah kepada Jibril, wahai Jibril, pi kamu kepada neraka. Bab syurga selesai. Lah Tuhan kata dekat Jibril, pergi tengok Ustaz, aku ada buat satu tempat nama dia neraka. Pergi tengok Ustaz macam mana? Dan masuk kamu ke dalamnya, maka lihat kepada neraka itu dan kepada barang yang aku sediakan bagi orang yang masuk di dalam neraka itu. Maka pergilah Jibril kepada neraka itu dan masuk ia ke dalamnya. Tiba-tiba sudah dilihatnya api naik setengah atas setengah oleh besarnya api itu. Dalam bahasa hadis ni Nabi SAW kata apa? Nabi kata fa iza hiya yarkabu ba'daha ba'dah.
Api neraka ni Nabi kata dia duk lawa ragah hang aku. Itu dalam bahasa mudah faham kita. Yarkabu ba'duha ba'dah, maksudnya hang naik aku naik hang naik aku naik hang. Nak habaq kata api neraka ni sabung menyabung. Nak habaq kata api neraka ni dia bukan menyala lagu tu aja. Dia menyala ni dia duk lawan sama-sama dia tu. Tuan-tuan dahsyat yang kata neraka ni. Bila Jibril pergi tengok neraka ni, subhanallah. Keadaan api neraka tu duk sabung menyabung duk lawan tu. Jibril bila tengok benda tu, bila dia masuk ke dalam tu, maka tiba-tiba sudahlah dilihatnya api naik setengah atas setengah oleh besarnya api itu. Dan kencangnya marak api itu dan nyalanya semacam ombak laut. Dia kata. Tak tahu nak gambar macam mana. Tuan-tuan, tadi Alok Ustaz kena angin kuat tak? Pulau Pinang kena tuan-tuan. Itu 12.30 lebih kurang tadi ni. 12.30 tengah hari tadi ni, dia main tiba-tiba hujan tak ada apa tak ada, dia main angin sekali lalu. Lebih kurang ambil masa 45 minit ke sejam. Dalam masa 45 minit tu tuan-tuan, kita keluar daripada pejabat tengok pokok tercabut, pokok senar satu pemeluk setengah dia bungkai keluar akar. Tiang elektrik, tiang telefon, apa semua pokok tumbang, dahan jatuh atas jalan. Hari ni majlis perbandaran kerja sampai malam. Kawasan tu blackout, kawasan ni telefon tak boleh pakai. 45 minit tak ada hujan, dia main angin tiba-tiba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat berita pukul 8 ni boleh keluar berita pasal itu. Habis rumah bumbung dia angkat pergi buah dia rumah orang lain. Kawan ni tengok-tengok cerah tak ada bumbung, kawan ni tengok-tengok redup lebih 2 lapis bumbung tak ada. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak buat mai tuan-tuan. Sekali-sekali fikir, pup kata kita teringat kepada tsunami hak bakal hari tu ni. Tuan-tuan, tak semena-mena, orang kata tak disangka-sangka, tak ada satu signal, tak ada satu petanda. Kok kata nak mai satu awan gelap, tak ada apa, duk elok-elok. Bergegar ni, rumah ni bergegar, rumah batu rasa bergegar, merembat, duduk dalam rumah tu rasa merembat. Orang rumah bumbung zeng ni bunyi duk kelepiak, duk siapa nak main salin bumbung, ku tak panggil tukang pun. Jadi macam-macam cerita duk ada tadi ni. Nak balik keluar daripada pejabat, sepanjang jalan ni pokok tumbang, macam-macam jadi. Tuan-tuan, 45 minit ni angin lintas lah. Fenomena ni dah kena di Pulau Jawa. Berapa biji bot nelayan dah karam dalam masa seminggu ni. Berapa biji bot nelayan karam, ada yang karam mati, ada yang karam berenang daripada tengah laut balik ke darat, sampai di darat baru mati macam-macam. 2-3 hari lepas kena di sekitar Pulau Jawa. Helikopter yang kena di Sarawak ke mana, Sabah ke Sarawak, di Sarawak helikopter yang bawa bukan kata orang tak qualified, satu kapten pula kita tengok umur orang senior, makna full experience, orang yang well experience, tapi dia nak jadi kawah hak selamat tu. Satu Tuhan tunjuk dalam persembahan slide Tuhan ni, slup dia masuk satu buku Yasin. Satu Tuhan masuk satu pengajaran, satu ya dia bagi. Dia tak bagi banyak-banyak, manusia tak larat fikir, dia bagi satu aja. Dia ni nak keluar pergi, nak terbang dengan helikopter Hornbill ni, bini bekalkan satu buku Yasin dekat dia. Bini bekalkan, buku tu ada dalam poket atas. Ditakdirkan Allah jadi macam tu. Ni bukan jatuh atas, duk merembat atas pucuk pokok. Dia kata, biskut masin, ayam dengan buku Yasin. Baca Yasin tak berhenti. Allah Subhanahu Wa Taala hantar bantuan. Main-main nampak dia selamat tu orang. Apa tuan-tuan nak tafsir kejadian ni? Tuan-tuan nak tafsir apa? Tuan-tuan boleh buat 1000 tafsiran. Tetapi pokok pangkalnya, hak selamat tu Allah bekalkan, Allah tunjuk dekat kita. Buku Yasin tu ada pada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam mana lagi kita nak tunggu Tuhan tunjuk macam mana lagi? Baru biji mata nak buka, baru minda nak buka, baru hati nak terbuka. Nak menerima Islam ini, jangan buat main-main. Kita bukan kata Islam ni betul saja, pasal kita pun semua dah orang Islam dah. Kita tak akan jadi orang Islam kalau kita beranggapan Islam tak betul. Kita semua pun kata Islam betul. Tapi masalahnya kita duk kata Islam betul, tapi kita duk buat main-main dengan Islam. Ini masalahnya. Tak mau buat main-main dengan Islam. Dengan Islam ni kena serius.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Jibril pergi tengok neraka ni dengan api duk sabung menyabung di antara dia, ganasnya api ni, maraknya api ni macam ombak laut. Yang ini naik ke atas yang ini, dan yang ini naik ke atas yang ini. Dia kata yarkabu ba'duha ba'da. Sambung hadis tu, dia kata faraja'a ilaih faqala wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha fa'amara biha fakhufat bisyahawat. Bila telah habis Jibril melihat pada neraka dan barang yang disediakan bagi ahli neraka itu, maka ia pun balik kepada Tuhan. Maka kata Jibril, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, tiada mendengar dengan persediaan neraka, yakni daripada api dan ulang dan kala jengking dan sebagainya yang ada di dalam neraka itu, maka tidak mau orang itu memasukinya. Dia kata neraka ni tak usah masuk tengoklah. Dia kata dengar bunyi neraka tu cukup lah, orang tak mau dah neraka ni. Bunyi tuan-tuan, bunyi ni jangan cakap. Zaman Nabi SAW, Nabi tengah duk bagi kuliah dekat sahabat-sahabat, dia boom kata bunyi. Sahabat tak pernah dengar bunyi sekuat tu. Zaman tu apa tuan-tuan? Kenderaan unta aja. Tak tahu unta aksiden bunyi kuat macam tu. Kalau kita lah, kot lah bunyi bom kata boleh duk ingat kereta aksiden ke apa. Zaman tu mana ada benda yang belaga nak bunyi kuat, tak tahu. Tengah Nabi duduk dengan sahabat ni, bom kata bunyi. Sahabat apa dia? Nabi tanya. Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja tahu, kami tak tahu. Nabi kata, itulah batu yang dilempar daripada tebing neraka. Batu tu duk melayang jatuh. Nabi kata, munzu sab'ina kharifah, 70 tahun pada kiraan akhirat. Akhirat tuan-tuan, sehari akhirat 1000 tahun dunia. 70 tahun, sab'ina kharifah. Batu tu dilempar daripada atas tebing neraka tu, lempar turun, duk melayang turun tu 70 tahun lamanya. 70 kali 1000. Dia duk melayang ni, Nabi kata hattal an ni lami ni, Nabi kata dia baru mendarat di dasar neraka. Tu yang hampa dengar tadi. Tuan-tuan, zaman Nabi, kelebihan sahabat yang hidup zaman Nabi ni, benda-benda macam ni mereka boleh dengar, ada benda mereka boleh tengok. Kita lah tak ada. Kita lah dia tunjuk macam-macam tadi aja. Macam-macam nampak macam koinsiden, macam kebetulan, macam apa. Tetapi sebenarnya bukan kebetulan. Itu pengajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita kemudian disuruh Tuhan dengan dia, maka dilengkongi dan dikelilingi dengan neraka itu dengan segala benda yang disukai oleh nafsu, daripada segala perkara yang haram, yakni yang dilarang Allah mengerjakannya. Tuhan perintahkan keliling neraka tu tabuk dengan benda-benda seronok. Bubuh dikeliling neraka tu keseronokan, hiburan, dia lepak penuh dikeliling neraka. Benda yang nafsu bila tengok aja nak dibuat. Tabuk dikeliling neraka ni. Faqala irji' ilaiha. Faraja'a ilaiha. Faqala wa izzatik laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalah. Maka apabila sudah dikelilingi akan neraka itu dengan segala yang disukai oleh nafsu manusia, maka bertitah Tuhan kepada Jibril. Ada ditabuk dah hiburan, keseronokan, apa semua haram halal tak ada peduli ni, letak dikeliling neraka ni. Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu kembali untuk melihat neraka itu. Maka Jibril pun pergi untuk melihat neraka lagi sekali. Tiba-tiba dilihatnya, neraka sudah dikelilingi dengan segala yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Pergi tengok benda seronok semua duk ada dikeliling neraka. Maka ia pun, yakni maka Jibril pun berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, sesungguhnya hamba takut bahawa tiada lepas daripadanya oleh seorang manusia pun, melainkan semua akan masuk neraka. Jibril bila pergi tengok, dia ingat apa dalam, dia kata habislah. Kalau macam ni, dia kata harus apa-apa ni sepakat. Benda seronok tuan-tuan. Hati siapa dalam dunia ni yang tak suka benda seronok? Tua dah pun suka je. Tua dah pun suka juga.
dekat dengan Batu Ras tu ada satu kelab dangdut. Saya tak kira lah. Ada orang main beritahu. Dia kata, Ustaz tu bercakap cerita budak-budak muda apalah lagu tu lagu ni Ustaz. Saya nak bakar Ustaz satu Dia kata. Kan geng ni. Saya nak bakar Ustaz satu Pukul 11 Ustaz. Pukul 11 Ustaz pergi. Dia abang tempat sekian. Ustaz pergi. Ustaz pergi tengok budak muda ke Tok Wan mereka ke dua sana. Dia Ustaz pergi tengok. Saya pun nak cakap banyak pun tak mau. Tadi orang kata fitnah. Dia kata apa semua tak mau Ustaz. Saya cuma abang tempat dia tang mana nak pergi pukul berapa. Pergi tengok sudah. Dia kata pergi tengok Ustaz fahamlah. Ni hak kita duk marah ni budak-budak muda. Tok Wan pun duduk ada sana. Dangdut tuan-tuan. Tok Wan duduk dangdut ni cerita apa? Tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Ni hak kita duk baca ni. Benda seronok. Benda seronok ni dia tak kira muda, dia tak kira tua. Dengan benda seronok ni, duk dengar muzik ni umur 70 kaki duk gedi. Kaki pasal apa? Ingat dia kena Parkinson. Dia duk ketang. Bukan Parkinson. Ini lain punya cerita. Dia gedi. Automatik dia short main tu dia gedi. Benda seronok tuan-tuan. Jibril kata apa? Jibril kata kalau macam ni aku takut semua puak-puak ni masuk neraka. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan ambil yang tiba. Ambil yang tiba tuan-tuan. Benda Nabi dah bagi dah garis, sempadan, panduan, bagi dah semua kat kita. Masalah kita satu ya. Manusia dia selalu terlupa. Hak Nabi duk pesan dia terlupa. Jangan lupa sangat. Ingat benda-benda macam ni. Apa pun main depan dan counter check. Apa pun main depan check balik. Boleh tak boleh aku buat benda ni? Dari segi agama salah ke tak salah? Check balik. Kalau tak salah, Masya Allah, jalan. Kalau salah, takat ni ya kita. Aku tak mau pergi lebih pada ni. Pasal apa? Aku ada Allah. Allah Tuhan aku. Allah ada syurga. Allah ada neraka. Aku tak mau kerana aku pergi buat benda dia marah, dia lempar aku ke neraka. Yang ni aku tak mau. Bubuh titik kan tu. InsyaAllah tuan-tuan kita jadi elok. Keluarga kita jadi elok. Nah, wallahualam. Lepas ni kita masuk tajuk bab maja'a fi ihtijaj al-jannati wan nar. Lepas ni kita akan tengok insya-Allah tajuk syurga dengan neraka duk lawan debat. Syurga dengan neraka duk lawan hujah. Bukan bakal presiden MCA saja nak berdebat ni. Syurga dengan neraka pun ihtijaj, duk lawan hujah. Syurga kata lagu ni, neraka kata lagu ni, syurga kata lagu ni, neraka kata lagu ni, Tuhan kata lah ni macam ni. Tuhan settle benda ni. Apa benda yang diperdebatkan oleh syurga dan oleh neraka ni? InsyaAllah bulan depan kita tengok. Lepas tu dia main satu tajuk lagi. Dia kata bab maja'a la adna ahlul jannati minal karamah. Yang kata ahli syurga ni bila masuk syurga, orang yang paling lekeh dalam syurga, apa benda yang Tuhan bagi kat dia? Tu saya kira orang paling baik. Hak paling lekeh. Dia last sekali masuk syurga. Dialah orang yang paling koman dalam senarai orang-orang yang masuk syurga ni. Apa Tuhan bagi kat dia? Apa kemuliaan yang Tuhan bagi dekat selekeh-lekeh ahli syurga ni? Lepas dia main satu tajuk bab izashtaha walada fil jannah. Yang main pula cerita orang yang masuk syurga, kalau dia teringat nak ada anak, apa akan jadi kat dia? Kalau dia teringat, kalau maknanya apa? Maknanya dia nak bagi tahu kata masuk syurga tak beranak. Tapi kalau dia teringat nak ada anak, apa akan jadi kat dia? Tuan-tuan, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang nak masuk syurga. Dan dia akan main satu tajuk bab majaa fi kalam al-huril ain. Cerita pasal bidadari dalam syurga. InsyaAllah Allah bagi kat kita masa yang keluangan masa, kesihatan tubuh badan, kita sambung hadis yang akan datang insyaAllah. Bulan depan tuan-tuan adalah bulan penghabis. Lepas itu kita dah puasa. Jadi tengok masa jalan macam mana. Bulan depan last. Bulan depan dah Syaban dah. Lepas Ramadan. Bahasan lagu baru je. Semayang tarawih. Dia nak kena semayang tawarih pula. Nak kena lagi tarawih, nak main pula. Baru lagi. Baru. Masa duk cepat. Satu benda kita kena ingat. Dengan kubur kita makin cepat. Sebab kematian ini adalah satu nuktah.
yang Tuhan tak ubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal ni kalau dah sampai, lewat awal 1 second pun tak ada. Orang putih kata on the dot. On the dot. Kalau dia kata mati pukul 10 5 minit 11 second. On the dot nyawa dia habis. Kita lagi masa duk jalan cepat, lagi kita duk pergi ke tarikh kematian kita cepat. Lagi duk pergi cepat, lagi kita pergi cepat. Maknanya masa kita makin suntuk. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah takut kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mengaji menambah takut kita kepada Allah. Jangan lagi mengaji lagi kita juh. Jangan lagi mengaji lagi kita sombong. Jangan lagi mengaji lagi kita sama. Kita lagi mengaji lagi kita kena tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita tak tahu kita punya kesudahan hidup macam mana. Tak tahu tuan-tuan. Husnul khatimah ke su'ul khatimah ke, na'udzubillahi min zalik. Kita minta dekat Tuhan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, bagi penghabis hidup kita ni elok. Bagi penghabis hidup kita ni elok. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tak buat dosa. Habis kita, Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita boleh dapat benda tu tuan-tuan. Kalau sekiranya kita bersungguh-sungguh, Allah pun akan bagi dekat kita. Selangkah kita nak pergi cari keredaan Tuhan, sehasta Tuhan mai dekat kita. Kita berjalan nak pergi cari keredaan Tuhan, Tuhan berlari nak mai bagi keredaan dia dekat kita. Satu muka bumi penuh dosa kita nak bawa pergi menghadap Allah. Allah tunggu kita dengan sepenuh muka bumi keampunan daripada dia. Itu Tuhan kita. Beruntung kita orang Islam dapat Allah jadi Tuhan kita. Allah akan jaga kita selagi mana kita nak jaga agama dia, insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.